So, mula-mula sekali, kita bermula sebagai introducer. Untuk menjadi introducer adalah syarat-syarat yang dikenakan, iaitu kita kena beli sekurang-kurangnya 3 unit GLA ganda 5. Setiap satu GLA ganda 5 harganya lebih kurang 100 lebih. So, untuk 3 unit, kos dia adalah 300 lebih. Atau jika dia rasa GLA ganda 10 lebih berbaloi sebab dia boleh dapat 10 kali ganda, so dia boleh beli GLA ganda 10 yang mana nilai dia adalah lebih kurang 1,300 lebih. Katalah anda dah naik pangkat jadi introducer. Katalah anda dah pemohon jadi introducer dan telah pun disahkan oleh Kota Meter untuk jadi seorang introducer. Jadi katalah anda perkenalkan seorang customer. Anda cari customer anda sendiri. So dekat sini anda dah boleh dapat 2% komisen daripada jumlah belian GLA 1 kali 10 customer. Jadi bermakna kalau katalah customer beli 1 unit GLA, so anda kena kali dah 2% daripada USD 250. Itu kalau 1 unit lah. Kalau katalah dia beli 10 unit, anda kena buat macam ni lah. 2% daripada USD 250 kali dengan 10 unit. Contoh itulah komisen anda. So jadi introducer dapat komisen untuk new customer sebanyak 2%. Katalah anda sekarang dah jadi introducer, tiba-tiba anda pun mengenalkan pada seorang customer dan customer tu pun dia nak jadi introducer juga. Bermakna sekarang anda dah punya introducer, customer anda yang ni pun dah berada pada pangkat introducer. Dan yang menariknya lagi, anda punya introducer yang baru ni telah pun mendapatkan seorang klien, customer baru daripada jualan dia. So dekat sini kalau kita perhatikan antara new customer dengan dia, oleh kerana introducer ni yang cari customer, so dia akan dapat 1%. Tapi untuk anda, oleh kerana anda introducer dan dia pun introducer, anda tidak akan mendapat apa-apa komisen buat sementara waktu. Bagi produk GSA, so kalau katalah ada customer anda beli produk GSA, Gold Storage Account, so anda sebagai reseller, tak kisah apa pangkat pun, anda tetap akan dapat komisen. So mari kita lihat macam mana contoh komisen payout structure untuk produk GSA. Katalah anda adalah seorang introducer. So anda cari seorang klien di bawah anda, so anda akan dapat 0.5%. Dan kalau katalah anda seorang introducer, tiba-tiba di bawah anda punya klien tiba-tiba upgrade jadi introducer, dan introducer baru di bawah rangkaian anda ni dia pun cari customer. So jadi yang cuma dapat commission ialah cuma setakat first level. Ni first level. So anda di second level dah tak dapat lah. Tak dapat commission. Hanya first level ni saja dapat 0.5%. Sebab itu saya cadangkan kalau jangan jadi introducer lama-lama. Kalau boleh bila dah jadi introducer, anda kena cepat-cepat buat bisnes untuk naik ke tahap yang lebih tinggi. Ini pula bagi produk GLA 1x5. Tadi GSA, sekarang ini untuk produk GLA 1x5. Untuk GLA 1x5, kalau katalah anda adalah introducer, so anda memperkenalkan pada seorang customer yang membeli produk GLA 1x5. So anda akan dapat 1.5% untuk 1 unit. So kalau dia beli 3 unit, anda kali 3 lah. So kalau kata anda juga introducer dan anda juga dah berjaya merekrut seorang introducer di bawah rangkaian anda, kemudian anda yang introducer ni aktif, dia pun promote new customer, so dia akan dapat 1.5%. So anda dah tak dapat apa-apa. That's why macam saya kata tadi, kenalah cepat-cepat upgrade jadi dealer. Pangkat yang seterusnya adalah dealer. Macam mana introducer ni nak jadi dealer? Introducer ni dia kena cari 5 direct client. Yang mana 5 direct client ni dah beli GLA ganda 10 sebanyak RM30,000 ataupun lebih kurang 30 unit GLA ganda 10. So tapi kalau dia ada contoh 10 orang direct client dan group sales dia dah capai RM50,000, tapi daripada RM50,000 ni hanya RM20,000 adalah GLA ganda 10. So masih tak layak lah sebab belum cukup kota RM30,000. So dia kena cari lagi group sales sebanyak RM10,000 lagi, untuk memastikan dia dah capai RM30,000 group sales GLA ganda 10.
Dan pembelian sendiri tak diambil kira. Maksudnya kalau dia beli untuk akaun dia sendiri walaupun RM50,000 GLA ganda 10, itu tak diambil kira. Sebab dia kena cari 5 orang direct client paling kurang. Kalau lebih tak apa. Dan setiap dealer juga wajib hadiri training yang disediakan oleh syarikat. Ini supaya dealer ni dilengkapi dengan ilmu lah. Okay? So, training buat masa ni diadakan setiap hari Sabtu daripada pukul 10 pagi hingga 4 petang. Katalah sekarang ni daripada introducer, sekarang katalah anda dah naik pangkat kepada dealer. Okay. Bagi seorang dealer, katalah anda sendiri mencari new customer direct bawah anda. So anda akan dapat komisen sebanyak 7%. Ingat tadi kalau kita introducer cari customer, so anda akan dapat 2%. Tapi kalau anda dah dealer, anda cari new customer, so anda akan dapat 7% komisen berdasarkan pada jumlah jualan belian GLA 1/10 customer anda. Okey, kalau katalah tiba-tiba introducer di bawah anda ni, introducer yang berada di bawah rangkaian anda ni, dia pun memperkenalkan satu customer baru di bawah rangkaian dia, so dia akan dapat 2% hasil daripada jualan dia. Dan anda juga akan dapat juga 5% overriding daripada hasil jualan introducer anda. So introducer dapat 2%, anda dapat overriding commission sebanyak 5%. Daripada jumlah sales GLA 1/10 customer. Okay. Kat sini anda dah boleh mula dapat passive income kat sini. So ini adalah anda punya active income 3%. So anda juga akan dapat passive income daripada hasil jualan kumpulan anda. Seterusnya katalah anda dah naik pangkat jadi dealer. Okay. Katalah dealer, anda seorang dealer, anda pun cari new customer. So kat sini anda akan dapat directly commission 2%. Bila anda promote produk GSA. Dan kalau katalah anda ada introducer direct di bawah rangkaian anda. Okay. Jadi introducer ni cari customer baru, so dia akan dapat 0.5% dan anda akan dapat overriding sebanyak 1.5%. Okay, sebab itu saya kata tadi, awal saya kata tadi, bila anda jadi introducer, anda kena cepat-cepat ada target untuk jadi dealer. Sebab bila anda jadi dealer, nampak, walaupun dia overriding, walaupun introducer yang cari customer, tapi anda akan dapat commission lebih tinggi daripada dia. Nampak? Sebab anda kena target berusaha secepat mungkin untuk jadi seorang dealer daripada introducer. Anda dah jadi dealer. Okay, sekarang katalah anda seorang dealer cari new customer bawah anda buat sales sendiri. So anda akan dapat directly commission sebanyak 5%. Okay, so kalau katalah ada introducer anda ni, introducer ni bawah rangkaian anda, dia yang buat sale, jual produk jadi 1/5, so dia akan dapat 1.5%, anda akan dapat profit sharing 3.5%. Dan seterusnya, dealer developer. Bagaimana seorang dealer ni nak jadi dealer developer? Okay. Untuk menjadi dealer developer, kita dah develop 5 orang introducer di bawah kita menjadi dealer. Okay. So kita dah ajak kawan kita bermula sebagai introducer dan seterusnya dia naik pangkat menjadi dealer sama dengan kita. So daripada yang kawan-kawan yang kita ajak masuk tu, kita dah develop ataupun kita dah guide 5 orang ni untuk menjadi dealer juga sama pangkat seperti kita. Bila dah ada 5 orang ni, kita dinaikkan pangkat menjadi dealer developer. Okay. So 5 orang dealer ni, setiap orang dia membawa sales 30,000. So maksudnya dengan 5 orang dah 150,000 group sales kita. Okay, katalah seterusnya anda dah pun dinaikkan pangkat daripada dealer, anda dah pun naik jadi dealer developer. Okay. So bagi seorang dealer developer, sekiranya anda seorang dealer developer, anda sendiri cari customer direct ni bawah anda. Anda sendiri cari customer. So anda akan dapat 7% commission. Okay, and then kalau katalah anda punya introducer di bawah rangkaian anda sendiri, dia cari customer baru. So introducer anda akan dapat 2% commission daripada customer ni. Tetapi kalau katalah di bawah anda ada dealer dan di bawah anda juga ada introducer, semua di bawah rangkaian anda. So ini bermakna berapa anda akan dapat? Dekat sini anda cuma dapat overriding 3.5% commission. Okay. So fahamkan macam ni sebagai contoh katalah sekarang ni introducer, di bawah rangkaian anda ni ada dealer dan introducer. Okay. Tiba-tiba introducer anda ni dia cari customer baru. So jadi introducer ni akan dapat 2% daripada 2% daripada belian customer jadi 1/10. Tapi dia punya dealer, dealer bagi introducer ni akan dapat juga 5% overriding. Tapi bukan anda saja dapat, anda pun yang oleh kerana anda adalah
dealer, oleh kerana dealer ni berada di bawah rangkaian direct anda, so anda pun tak pasal-pasal dapat 3.5% commission overriding. Jadi semua dapat, anda dapat, dia dapat, anda berdapat bila ada customer baru. Dan kalau katalah anda sendiri yang cari customer, anda akan dapat directly 7%. Katalah anda sekarang dah naik pangkat daripada dealer naik kepada dealer developer. Okay? So sebagai seorang dealer developer, kalau katalah anda cari new customer, anda cari direct anda cari customer, anda sendiri cari. Jadi anda akan dapat direct commission 2% untuk produk GSA. Yang ini bergantunglah pada 2% daripada jumlah simpanan GSA dia. Kalau katalah hari ni dia beli GSA RM100, so anda akan dapat 2% daripada RM100 tu. Lagi, okey, katalah di bawah anda dealer developer ni ada rangkaian introducer, dan di bawah anda juga ada dealer. Ada dealer dan ada introducer di bawah rangkaian anda. Jadi kat sini dari segi pembahagian profit sharingnya, bila introducer cari new customer, so introducer akan dapat 0.5%, so dealer akan dapat overriding profit 1.5%, dan anda juga akan dapat overriding profit sebanyak 0.75%. Kalau katalah anda seorang dealer developer, okay, anda dealer developer cari directly customer anda baru, so anda akan dapat 5% commission. Dan kalau katalah di bawah anda ni ada introducer di bawah anda yang anda sendiri cari, bermakna dia direct anda ni. Dan kalau katalah di bawah network anda ada juga dealer, so dekat sini ada profit sharing 2.5% dan 3.5%. Okey, selepas anda nak pergi kepada dealer developer, pangkat seterusnya adalah untuk naik ke pangkat merchant. Okay, untuk naik ke merchant ni, anda memerlukan 2 syarat. Pertama ialah 5 direct dealer developer dengan total sales sebanyak 150k setiap orang. Kalau kita gunakan ni lah JLA 1/10. Jadi ini bermakna anda punya total sales adalah sebanyak 750k daripada 5 orang direct dealer ni. Sebab kalau katalah seorang dah ada 150k, jadi kalau 150k kali dengan 5, so anda akan dapat 750k untuk total sales. Dan anda juga kena ada 25 direct dealer anda dengan total sales sebanyak 30k setiap orang untuk produk JLA 1/10. Okay. Jadi bermakna sekarang ni, kalau setiap seorang dealer anda tu dia buat sale 30k, so anda kalilah 30k kali 25 orang, jadi bermakna total sale anda adalah sebanyak 750k total sales. Jadi dia bermakna jumlah jualan bagi 5 direct dealer developer dan juga 25 direct dealer adalah sebanyak 1.5 juta. Kalau katalah anda dah buat akhirnya anda pun berjaya dinaikkan pangkat menjadi seorang merchant. Okey. Untuk jadi merchant ni, kalau katalah merchant sendiri anda selaku seorang merchant, anda sendiri yang cari customer. Anda akan dapat direct commission 14% daripada daripada belian JLA 1/10 customer. Tinggi bagus, ni sangat tinggi Okey, and then kalau katalah di bawah rangkaian anda ada seorang introducer. Okey, so introducer bila dia buat kerja, dia buat sales, dia akan dapat 2%. Macam biasa sebelum ni. Dan kalau katalah introducer ni direct di bawah anda, dan katalah pada masa ni anda belum ada lagi dealer dan juga dealer developer di bawah rangkaian anda. Katalah anda belum ada. Tapi memang tak logik lah. Memang ada lah. Tapi ni saya nak cerita kalau katalah sekarang ni katalah anda sendiri, anda rekrut seorang introducer, yang mana introducer ni directly di bawah rangkaian anda. Ni memang direct introducer ni bawah direct anda. Bukan direct dealer orang lain. Tak, tapi direct anda. Jadi anda bila introducer dia buat sales, anda akan dapat 12% commission. Okey, tetapi contohnya sekarang kita ambil senario berbeza. Contoh katalah sekarang ni katalah anda ada dealer di bawah direct rangkaian anda. Anda merchant kan? So anda ada dealer di bawah anda. Dan dealer ni pula di bawah rangkaian dealer anda ni dia ada introducer. Dan tiba-tiba hari ni introducer dia ni dia buat sale, dia dapat customer. So macam mana pembahagian profitnya adalah introducer akan dapat 2% daripada sales ni. Okay. Dan dealer ni yang merupakan direct dealer bawah introducer ni akan dapat 5% profit sharing. Dan oleh kerana dealer ni direct di bawah anda, so anda pun tak pasal-pasal dapat 7% daripada pembelian new customer yang baru ni. Okay. Jadi introducer dapat, dealer dapat, anda sebagai merchant pun akan dapat juga. Okey, kalau katalah ada satu lagi senario di mana tiba-tiba di bawah anda ada dealer developer. Okey, katalah dealer developer ni
adalah di bawah network anda sendiri. Jadi kat sini anda akan share lagi 7% akan ada share dengan developer. Maknanya sekarang ni developer akan dapat 3.5%, so anda juga akan dapat 3.5% kat sini. Saya nak, kalau boleh siapa-siapa yang nak join kita punya program ni, so saya nak target semua orang mesti naik ke merchant, at least naik ke merchant. Sebab bila anda jadi merchant, bermakna anda berada di hierarki yang agak tinggi, so anda boleh override semua commission yang ada ni. Dan kalau katalah anda dah dinaikkan pangkat jadi seorang merchant, so katalah anda sendiri sebagai seorang merchant, anda sendiri yang cari customer, dan customer membeli produk GSA, so anda akan dapat total 3.5% commission directly daripada customer anda. Dan dari segi pembagian profit sharing, kalau katalah anda ada introducer yang betul-betul berada di bawah line anda, bermakna sekarang introducer ni anda sendiri yang cari. So dekat sini, bila anda punya introducer cari new customer, so dia akan dapat 0.5%, anda akan dapat overriding profit 3.0%. Dan begitu juga kalau katalah di bawah rangkaian anda ni ada dealer, so dealer ni adalah direct di bawah anda, dan tiba-tiba dealer ni pun di bawah direct dia ada introducer dia. Jadi dari segi overriding profit, kalau katalah introducer cari customer, dealer akan dapat 1.5%, so anda pun akan dapat 1.5% profit sharing. Dan begitu juga developer, kalau katalah ada dealer developer di bawah rangkaian anda, so anda akan share profit ni dengan anda punya dealer developer. So anda cuma akan dapat 0.75%, dealer developer juga cuma akan dapat 0.75%. Dan jika anda seorang merchant, kalau anda cari directly customer baru, anda akan dapat 10% daripada GSA, GRA 1 kali 5. Dan juga kalau anda ada introducer direct di bawah anda, so anda akan dapat overriding profit 8.5% dan introducer dapat cuma 1.5%. Dan kalau ada sharing network lagi, kalau katalah di bawah introducer ni ada lagi dealer dan juga dealer developer di bawah anda, so jadi dekat sini anda kena share lah profit dengan dealer. Kalau sini direct 85, so kalau ada dealer anda kena bagi dua. Dan mana anda cuma dapat profit sharing 5%, dealer dapat 3-4-5% daripada new customer ni. Begitu juga kalau ada dealer developer, anda kena share 5% ni, anda kena share dengan dia pula, dealer developer. So anda akan dapat 2.5%, dealer developer pun dapat 2.5%. So saya harap jelas kaedah pembahagian structure payout ni. Kau memang tercipta bukan untuk bersamaku. Tapi ingatlah bahwa suatu hari nanti takkan kau temukan pada yang lain yang sangat mencintaimu lebih dariku. Hari demi hari ku lalui sendiri, tanpa tawamu, tanpa candamu, tanpa manjamu. Oh.